Ustaz dah mahu Ustaz lagi muda. Mana yang sebelum tahun 57 dan lagi lama banyak kali dah. Jadi persoalan yang timbul, betulkah kita telah merdeka, tapi kita kena tengok dari perspektif Islam lah, insyaAllah. Jadi dalam Islam, merdeka tu artinya kita bebas, sejahtera, aman, boleh buat pilihan sendiri dan sebagainya. Dan lebih daripada itu lagi, kita bebas daripada syirik, kepada mentauhidkan Allah, bebas daripada sifat-sifat jahiliyah kepada Islam dan sebagainya. Dan malam tadi kita belajar pasal nafsu dan juga roh dan jasad. Jadi sebagai manusia, bebas diri kita daripada segala nafsu jahat kepada perkara yang baik yang dituntut oleh Islam, insyaAllah. Pada malam ini insyaAllah Ustaz Naha kita, Ustaz Naha Effendi bin Ghazali bin Asrullah, betul tak? Betul. Saya dah jumpa Ustaz Ghazali awal dulu, telefon masa saya di TM dulu. Jadi insyaAllah Ustaz tadi beritahu saya dia nak malam ni dalam 2 jam saja. 1 jam, okey. Dan selepas kuliah ni, ceramah ni, kita tak adalah sambut mereka nak belarang keliling session 20 ni, tak adalah. Dan tak ada pun nak naik bendera. Kalau nak naik bendera, tunggu saya pukul 12. InsyaAllah kita akan sambut dengan makanan. Jadi saya tak mau buang masa, saya silakan Ustaz dengan tajuknya. Tajuk yang mahal sikit tu. Merdekakah kita dari api neraka? Sebenarnya itulah pemuncak sebagai seorang Islam. Dia memerdekakan dirinya daripada seksaan neraka, InsyaAllah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Kalau boleh depan sikit. Kata merdeka, depan sikit. Depan ni kosong. Allahumma taufiq amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم ارزقنا الفهم والعلم والعقل والحكمة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبور وقنا عذاب المحشر وقنا عذاب الصراط. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم حتم لنا بحسن الحاتمة ولا تحتم علينا بسوء الحاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita pada malam ini kita dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada belenggu-belenggu hawa nafsu, daripada belenggu-belenggu syaitan laknatullah.
Kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala datang ke rumah Allah. Labbaik Allah. Yang tuanya, yang mudanya, yang kanak-kanaknya, yang perempuannya, kita dipilih, dijemput oleh Allah untuk datang ke rumah Allah. Nanti di negeri akhirat, sesiapa semasa dia di dunia, dia meraihkan tentang agama Allah, dia memuliakan tentang rumah Allah, dia memuliakan tentang majlis-majlis yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti dia dijemput untuk dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dia akan dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dibebaskan untuk dimasuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Nabi pernah berpesan, apabila kamu sembahyang fardu maghrib dan sembahyang fardu subuh, kamu jangan lupa membaca satu wirid dan satu amalan yang berbunyi Allahumma arihni raihatal jannah, Allahumma arihni raihatal jannah, Allahumma arihni raihatal jannah. Sesiapa yang membaca wirid ini, syurga dia mengadu kepada Allah. Apa kata syurga? Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, wahai Allah, Engkau masukkanlah hamba Engkau yang mereka berada di muka bumi, yang menyebut, yang memanggil kepada Engkau, yang minta masuk ke dalam syurga-Mu. Masukkanlah mereka di dalam syurga-Mu, wahai Tuhanku. Wahai tuan-tuan sekalian dan maklum dan paklum pada malam ni yang berada di dalam majlis ilmu di dalam rumah Allah, mudah-mudahan sama-sama kita beramal. Jika kita mahu dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tadi timbalan pengurusi bagi tahu, dia kata tak ada masa dan tak sempat nak meraihkan malam kemerdekaan pada malam ni. Tapi bagi pendapat aku, mungkin tuan-tuan tak sempat nak pergi sebab tuan-tuan dah tua, dah tak larat. Itu aja bagi pendapat aku. Ya, kalau muda lah tuan-tuan, lutut tak longgar, mungkin tuan-tuan dah tak ada kat surau malam ni. Ingatlah tuan-tuan, baru-baru ni kita dihabarkan satu habaran yang sangat menyedihkan di negara kita. Budak-budak hafal Quran duduk melihat perempuan-perempuan menari separuh telanjang. Dijemput oleh satu badan di satu tempat. Manusia sedang berseronok-seronok, berhibur-hibur, berjoget-joget. Mereka menjemput budak-budak hafal Quran duduk melihat tentang perkara-perkara yang haram. Tuan-tuan jangan lupa, berlaku pada zaman Nabi Nuh AS, berlaku pada zaman Imam Ghazali Hujjatul Islam. Apabila kemungkaran berada di depan mata kita, berada di negeri, di kampung dan di negara kita, kita melihat dan kita dengar ada kemungkaran, kita tidak cegah dan kita tidak marah, Allah akan turunkan balak dan wabak di negeri itu. Tuan-tuan tunggu ajalah. Balak ni bukannya gempa bumi aja. Balak ni bermacam-macam balak. Sebab itu ulama bagi tahu, apabila di negeri itu ada satu majlis ilmu, maka balak itu apabila dia nak turun di tempat itu, Allah akan pindahkan balak dan wabak itu ke negeri yang lain. Budak-budak apa Quran tu dia tak salah. Yang salah siapa? Penganjur tak salah. Perdana Menteri tak salah. Stadium lagi tak salah. Yang salah siapa? Ustaz tu yang salah. Kenapa dia membenarkan anak murid dia pergi tengok benda yang haram? Dah tahu dah, dalam surat jemputan tulis dah, ada jamuan, ada hiburan, ada konsert. Engkau tengok ada konsert. Kenapa kau bawa anak murid kau pergi tempat yang haram? Ingat tuan-tuan, ya, ustaz ni akan didakwa nanti di padang mahsyar oleh Allah Subhanahu wa taala. Penganjur dah tentu dia haram. Seramai mana orang tengok, sebagaimana orang buat benda haram, dia tanggung lah. Tuan-tuan. Budak tu tak salah. Kalau ustaz dia suruh dia balik, dia kena balik lah. Ustaz dia kata kau tunggu lah. Sebab tu dia tunggu. Ustaz dia bersama tunggu. Kalau cakap jauhnya goblok, faham? Tahu goblok? Ya? Bukan apa Quran ni tuan-tuan. Bukan apa Quran je. Macam kita ni tak boleh tengok benda haram. Bila tengok benda haram, Allah angkat kejernihan orang soleh. Bila tengok benda haram, Allah hilangkan ilmu-ilmu yang berada di dalam badan kita. Bila kita tengok benda haram, kita jadi malas nak beribadah kepada Allah.
tuan-tuan muhasabah, ya. Kenapa kita di negara kita, tuan-tuan, di negeri tuan-tuan, di tempat tuan-tuan, kita ibadat kita malas. Datang surau pun malas. Belajar pun duduk jauh-jauh. Macam hebat sangat. Tempat aku jauh-jauh aku tabuh apa, main dengan aku. Tuan-tuan, sebab apa kita duduk sekarang ni majlis yang Allah suka. Tuan-tuan kenal siapa Tuhan. Baru ni duduk belajar kan, roh dan jasad. Jangan belajar ya, masuk sini, keluar sini. Faham? Apa itu roh, apa itu jasad? Tu dia panggil roh jasmaniyah, roh rohaniyah, roh sultaniyah. Bukan duk mengaji, balik rumah, dah mengaji, duk luar, makan telur itik, isap rokok, belah. Bukan itu je bro. Buka dalam kitab Bidayatul Hidayah. Satu bab tuan-tuan belajar, tuan-tuan tak amal satu bab, akan ditanya oleh Allah. Jangan main. Sama juga kain sugi. Nampak dia biasa. Tuan-tuan dah belajar bab kain sugi, ustaz ajar dah, tok guru ajar dah, tuan-tuan tak amal, Allah tanya di padang mahsyar. Jangan main. Sebab itu kita di padang mahsyar kita lama. Kalau tuan-tuan nak merdeka di padang mahsyar, tuan-tuan belajar amal, belajar amal, belajar amal. Tuan-tuan, bukan main belajar ya. Tuan-tuan, belajar amal, belajar amal. Bila belajar, dia beramal, dalamnya diisi. Sebab itu tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala tidak memandang pakaian kita. Dia tidak memandang ilmu kita, tidak memandang ibadah kita. Allah memandang roh dan jasad yang ada isi. Tahu isi? Dalam mandi hidup. Itu bila orang masuk tarekat, afdhalu dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Membayang kalimat tauhid masuk dalam tubuh. Tuan marah kat aku ke? Macam marah aku, nanti aku keluar jumpa aku. Baiklah tuan-tuan. Tuan-tuan jangan risau. Tadi Timbalan Pengerusi minta aku ceramah 3 jam. Cantik muka dia. Pembayaran 1 jam, ceramah 1 jam lah bro. Tak ada 3 jamnya. Paling lama 1 jam. Sebab apa kita di luar ni, kalau kuliah agama tak boleh lama-lama. Sebab di luar ni banyak yang berpenyakit. Penyakit jantungnya, penyakit gautnya, penyakit kecil manisnya, darah tingginya, sakit lututnya. Tetapi penyakit yang paling bahaya, penyakit hati. Baiklah tuan-tuan, firman Allah yang berbunyi, kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dhuqu adzaban nar alladhi kuntum bihi tukadzibun. Tiap-tiap kali mereka keluar dari seksa neraka. Itu manusia yang masuk dalam neraka. Itu Nabi ajar dah lepas semayang, jangan tak baca Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Walaupun di masjid, walaupun di rumah, walaupun bermusafir, Allahumma ajirni minan nar, jangan tak baca. Nampak macam biasa, tapi tak semua orang boleh buat. Sama juga semayang jemaah. Sama juga baca Quran, sama juga berzikir. Nampak dia macam senang, tetapi tak semua orang boleh buat. Samalah surau masjid. Nampak macam senang nak melangkah ke masjid ke surau, tetapi tak semua orang dapat melangkah ke masjid ke surau. Tak semua orang dapat tuan-tuan. Yang dipilih, ya sebab tu manusia yang merdeka di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ni, dia merdeka daripada hawa nafsu yang jahat, merdeka daripada syaitan laknatullah, merdeka daripada dunia yang tipu daya, merdeka daripada manusia yang mengajak kepada jalan-jalan kejahatan. Mim ra dal ya kaf, merdeka. Mim ma'rifatullah. Jadi siapa kenal Tuhan, dia kenal Allah, dia kenal diri. Bila kenal diri, dia lupa diri. Bila lupa diri itu, dia tak sombong. Jumpa orang bagi salam, dia tahu dia hamba. Hamba tu bodoh, hamba tu fakir, hamba tu lemah, hamba tu hina. Itu yang bila azan berkumandang, dia mahu dia dimerdekakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mahu dia merdeka di jambatan sirat, dia datang ke masjid. Orang datang semenyoah ni tuan-tuan, nanti di padang mahsyar kita lalu satu jambatan. Bukan jambatan Putrajaya bro. Bukan jambatan Pulau Pinang, jambatan sirat. Jambatan sirat ni jalan lurus 1000 tahun, menjunam 1000 tahun, mendaki 1000 tahun. Jambatan sirat.
Tuan-tuan ingat kita ni boleh lepas ingat senang nak lepas jabatan sirat. Ramai manusia jatuh daripada jabatan sirat, masuk jurang api neraka Allah. Ada yang mereka berjalan dengan merangkak, ada mereka dengan mengesot, ada mereka berjalan dengan menggunakan kepala, ada mereka berjalan seperti kilat menyambar, ada mereka menunggang binatang burak. Tengok keadaan mereka masa dekat dunia, hubungan dia dengan Tuhan macam mana, hubungan dia dengan manusia macam mana. Hablum minallah, hablum minan nas. Kita buka lah kisah satu sejarah. Pada zaman Aulia, seorang ahli ibadah. Kalau dalam kitab Arab, dia panggil ahli abid. Baru 20 minit batuk lah. Ya. Ini memang penyakit orang masjid. Ya. Masjid, sambil masjid batuk. Masjid batuk. Masjid batuk. Tak apalah, batuk tu pahala. Ya. Bila batuk, sebut Alhamdulillah, pahala. Sebab itu setiap perkara yang berlaku menyebut nama Allah. Tuan-tuan, ya. Bini marah, sebut kalam Allah. Ya. Abang, balik. Astaghfirullahalazim. Ya. Rebak sampai ke perempuan. Tuan-tuan, ya. Berlaku pada zaman Aulia, seorang ahli ibadah. Dia rajin sembahyang tahajud. Dia sembahyang tahajud 40 tahun tak pernah tinggal. Pernah tinggal sembahyang tahajud. Macam tuan-tuan, tengok muka semua orang sembahyang malam, muka jernih. Tengok bibir hitam kuat berzikir tu. Biasa bibir hitam ni kuat rokok. Kuat merokok. Senang nak kena orang esok rokok, bibir dia hitam. Bibir dia hitam, badan dia berokok. Tu orang esok rokok lah bro. Yang pelik, beli rokok boleh, sedekah tak boleh. Beli rokok belah ringgit boleh, sedekah tak boleh. Tu aku dah buat tabung. Aku tahu malam ni aku balik dah penuh tabung tu, tuan-tuan. Kalau tak penuh, orang sini memang kudukut punya orang, busuk punya orang. Ya. Dia lepas sembahyang tahajud, datang satu lembaga menyerupai manusia, memegang satu kitab. Ditanyalah ahli ibadah ni, wahai lelaki dengan serban putih, jubah putih, janggut putih, muka cantik, iaitu malaikat Allah. Ya, itu malaikat ni tuan-tuan, apabila dia menjelma menjadi manusia, dia akan jumpa sesiapa yang dia nak jumpa atas perintah Allah, dia akan jumpa. Tapi malaikat ni dia tak makan. Tuan-tuan ajak makan macam mana, dia takkan makan. Ya, itu malaikat Allah. Ya. Kata pemuda ni, wahai lelaki, engkau siapa? Aku adalah malaikat Allah. Kitab yang kau bawa tu kitab apa? Kitab yang aku bawa ni buku catatan amalan-amalan orang soleh. Sesiapa yang setiap malam sembahyang tahajud, sujud kepada Allah, namanya ada dalam kitab ni. Maka lelaki ni tanya, nama aku ada tak? Ini kalau bersangkut paut dengan roh dengan jasad, ni benda ni sangkut paut. Tuan-tuan, ya. Roh jasmaniah, roh rohaniyah, roh sultaniyah duduk di jantung. Roh rohaniyah duduk di dada, roh jasmaniyah duduk di urat, di kulit, di kuku, semualah, di darah, di roh jasmaniyah. Lepas tu roh ni dia ada makanan. Ya, sekarang ni kita tengah makan. Roh rohaniyah tengah diberi makan. Sebab itu bila kita diberi makanan roh rohaniyah, apabila roh-roh yang dia tak baik, roh yang berpenyakit, maka dia sakit. Tuan-tuan, ya. Itulah roh rohaniyah. Kata malaikat Allah, sekejap aku tengok sekejap. Tengok. Tak ada nama kau. Takkan tak ada, aku sembahyang tahajud 40 tahun. Setiap malam sembahyang tahajud. Dekat sesen 20 ni aku seorang sembahyang tahajud. Orang lain tidur yang aku seorang sembahyang tahajud. Contoh tuan-tuan. Takkan tak ada, tengok Tengok memang tak ada. Malaikat Allah jawab apa? Wahai lelaki, engkau sembahyang tahajud memang setiap malam. Tetapi hubungan kau dengan Allah memang bagus. Tetapi hubungan kau dengan manusia kau tak bagus. Bila Al-Quran ada hablum minallah wa hablum minan nas. Sebab itu orang perempuan belajar dalam kitab Muhimmah, kalau dia nak berdeka di dalam
kubur, nak merdeka di negeri akhirat, nak merdeka daripada api neraka Allah, sebab dia adalah manusia. Wanita itu yang sudah merdeka, dia adalah manusia. Apabila dia duduk dengan manusia, suami dia adalah manusia, hendaklah dia jaga hubungan dengan manusia. Itu yang bila dia sudah bernikah, dia tak boleh nak lawan suami dia, tak boleh. Nak tengking suami tak boleh, tak boleh. Suami buat salah, dia boleh tegur, tapi tak boleh dengan suara nada yang menyakitkan hati suami, tak boleh. Kejut suami semayang, bang, baby, bangun semayang, baby. Bukan panggil, orang tua, bangun orang tua. Tidur je, pergi mancing boleh, semayang tak boleh, apa tak boleh, haram. Betul, kena tahu nada dia. Isteri boleh nasihat suami, anak boleh nasihat mak ayah, tapi dengan nada kasih sayang. Tuan-tuan, la yarham wa la yurham. Siapa mengasihi dia dikasihani. Kita ni sebab Allah kasih lah kita dapat datang rumah Allah. Kalau Allah tak kasih kita tak dapat, tuan-tuan. Tak dapat, tuan-tuan. Bukan senang nak datang masjid. Bukan senang, tuan-tuan. Tak semua orang boleh dapat. Setengah orang masa macam ni, dia duduk kedai makan. Sama budak-budak muda. Tengok malam ni, mana budak muda? Memang sen 20 ni memang semua budak tua apa? Mana budak muda? Takkan dekat sini tak ada orang, tak ada anak. Takkan dekat sini lahirnya perempuan. Buka dalam Al-Quran apa kata Allah? Qu anfusakum wa ahlikum nara. Pelihara diri kamu, adik keluarga kamu, nara tu neraka. Kalau nak bebas daripada api neraka Allah, kena didik adik keluarga kita tentang bab hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, kita ni duduk kat dunia sekejap je bro. Bukan lama pun. Tengok AJK banyak meninggal dah. Hati-hati AJK. Baru ni aku ceramah satu tempat di Perak. Lalu ada haji ni duduk depan aku. Aku cakap, mana haji ni? Tak ada. Baru semalam meninggal. Ustaz, hati-hatilah AJK. Meninggal tu bukan meninggal saja dalam kubur. Kalau dia orang soleh, dia rehat. Kalau orang ni orang jahat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dia tak rehat. Sebab itu bagi orang yang mati syahid, dunia dan akhirat, orang para syuhada, dia punya roh dimasuk dalam teleh-teleh burung-burung yang putih di dalam syurga Allah. Tetapi mereka dah masuk dalam syurga, dia tidak merasa kenikmatan dalam syurga. Dia tak boleh sentuh bidadari, tak boleh makan benda dalam tu. Dia masuk dalam burung, rohnya, maka dia terbang dalam syurga. Ada dah hadis. Dia ronda dalam syurga, terbang. Sampai masa baru mereka akan hidupkan kembali. Itulah bagi orang mati syahid, para syuhada. Itu yang sahabat-sahabat Nabi, mereka wafat di medan peperangan. Maka baliklah tentera-tentera Islam, yang balik separuhnya balik, yang separuhnya gugur di medan peperangan. Isteri mereka yang tinggal di kampung halaman, maka sahabat yang lain ambil mereka jadi isteri mereka. Tuan-tuan cari ya, mana ada ibu tunggal, mana ada janda-janda, ambil ya. Buat isteri yang kedua dan ketiga. Berani? Tengok muka tak berani bro. Ya, sembang kari boleh ya. Janggut boleh ya. InsyaAllah. Anak ikut sunnah Nabi bro. Bukan senang, tuan-tuan. Sebab itu nak masuk syurga ni susah. Tuan-tuan buka sejarah Nabi Nuh. Kenal Nabi Nuh. Nabi Nuh kat mana? Sesi 19. Nabi Nuh ni dia berdakwah 950 tahun. Bukan sikit-sikit punya hari, bukan sikit-sikit punya tahun. Sebab itu bila buat kerja agama, kita dapat ujian daripada Allah, jangan kita patah balik. Sama juga duduk dalam rumah, kena uji oleh Allah dengan perangai bini. Orang perempuan diuji oleh Allah dengan perangai suami, jangan nak minta cerai. Faham? Dengar maklum. Sikit-sikit minta cerai. Bagi semua tau. Orang minta cerai ni tak kira masuk syurga. Dia boleh minta cerai bila suami memudaratkan atas dia, boleh ha. Suami ni berdatangan berpenyakit, suami tidak bagi nafkah zahir dan batin, suaminya menyeksa dia, boleh ha. Ni tak ada, sikit minta cerai. Tak dapat top up minta cerai, silap di bawang minta cerai. Tak dapat pergi komboi minta cerai, tak dapat pergi mancing minta cerai. Apalah perempuan ni. Masa baru kahwin, Allah semuanya sayang nak rak, ketiak suami tu cium.
Spender suami tolong pakai. Sekarang suami dia tanya spender pun kena marah. Nanti pun kena marah. Sampai sekarang tak pakai spender. Dah kena marah nak pakai spender apa? Tuan-tuan. Ya. Minta spender kena marah. Minta tuala kena marah. Semua kena marah. Ujian yang pertama bagi orang yang sudah bernikah, ujiannya di dalam rumah, tuan-tuan. Itu bukan senang nak bernikah. Allah uji kita dalam rumah. Kalau dalam rumah pun kita tak lepas ujian yang pertama, macam mana kita nak diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala di luar, tuan-tuan? Dia diuji oleh orang yang terdekat. Memang ada hadis. Bila kita makin dekat dengan agama, dekat dengan Allah, hampir dengan Allah, dekat dengan Nabi, cinta dengan Nabi, akan diuji oleh keluarga yang terdekat, tuan-tuan. Tengok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diuji oleh pak saudara dia sendiri, tuan-tuan. Ini tak ada, kena uji sikit, stres. Uji sikit, stres. Duk surau, stres. Isap okok keluar. Baju tak ada tempat lain nak isap okok. Kadang jenis AJK disiapkan pula bekas habuk okok. Bekas AJK sini, tempat lain. Kat Zimbabwe sana. Maka lelaki ni ditanya, kenapa aku tak ada nama aku dalam buku catatan? Kata malaikat Allah, kamu beribadah kepada Allah, sujud kepada Allah, tetapi jiran tetangga kamu biarkan mereka. Lepas tu kena jaga hubungan dengan jiran. Kalau tuan-tuan nak bebas daripada api neraka Allah, nak jadi hamba Allah yang merdeka, tuan-tuan, hubungan dengan jiran kena hati-hati. Sebab itu jumpa orang kena bagi salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Ni tak ada, roblok polis bagi salam, Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Jumpa abang J, Waalaikumsalam. Jumpa sesama Islam tak nak bagi salam, tuan-tuan. Bagi salam Bagi salam tu ada hadis sahih dalam kitab Al-Azkar daripada Imam Nawawi. Siapa yang menghidupkan satu sunnah, bagi salam ni adalah sunnah Nabi. Satu sunnah kita hidupkan dapat pahala 100 mati syahid. Sampai nak masuk dalam rumah pun Nabi suruh bagi salam, tuan-tuan. Selalu amalkan benda ni, tuan-tuan. Amalkan, ya. Dalam sembahyang kan ada Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ni siapa yang baca? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Siapa baca? Betul dijawab. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Siapa baca? Maklum. Aku tanya. At-tahiyyatul mubarakatuh salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi baca. Allah jawab, Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Allah jawab. Tuan-tuan. Inilah kisah bab solat. Kalau nak merdeka dalam kubur, nak merdeka di padang mahsyar, nak merdeka daripada api neraka Allah, kenalah jadi orang soleh. Kenalah jadi orang baik. Sembayang orang soleh. Sembayang orang soleh lain. Sembayang orang fasik lain. Sembayang orang munafik lain. Orang soleh ni, dia beramal, dia istiqamah. Ni orang soleh. Dia beramal bukan bertempat. Ini orang soleh. Di Mekah pun dia pakai serban, di Mekah pun berjubah, di Mekah pun bersugi, balik tempat dia berjubah, berserban, bersugi. Di istiqamah beramal. Ya. Pakai serban. Siapa tak ada serban, pakai serban. Tak ada duit, aku bagi duit. Buruh RM10 bro. Ni serban ni mahkota malaikat. Nanti malaikat turun daripada arash, malaikat pakai serban. Nabi Isa dia turun daripada langit, Nabi Isa pakai serban. Langit ni tuan-tuan, buka dalam kitab Isra' Mi'raj, langit ni yang biru tu bukan langit. Satu pintu langit ke satu pintu langit masa Nabi Isra' Mi'raj perjalanannya 500 tahun. Itulah langit. Tapi Nabi menunggang binatang buruk, kenderaan yang paling laju. Tuan-tuan nak naik kenderaan buruk? Nak? Duk ngaji jauh-jauh. Baik duduk kat kolah tu.
Rebut. Nak buat baik ni kena rebut. Kau tak buka dalam kitab Nasaihul Ibad daripada Syekh Ibnu Hajar. Nabi Adam dia cemburu dengan kita. Kita ni tuan-tuan, umat yang istimewa. Pakai satu perkara, sekali sugi kita pakai, dia ganda ibadat 70 kali ganda. Menuntut ilmu, duduk depan ulama, duduk depan orang soleh, pahala diganda sebesar gunung Uhud. Sebab itu kita ni nak beribadah, kita tak larat, kita dah tua, penyakit banyak. Buatlah kita rebut, ikut sunnah Nabi. Sebab akhir zaman, sunnah Nabi ni makin lama orang dah makin lama tak buat. Negara kita ni tuan-tuan, sunnah Nabi masih kuat. Tuan-tuan pergi di Mesir, pergi di Syria, pergi di Turki. Pergi lah sana. Orang pakai kopiah pun susah nak nampak orang pakai kopiah. Orang jual kopiah Turki banyak, tapi mereka tak pakai. Tutup kepala ni sunnah Nabi, bukan adalah hadis, tuan-tuan. Sampai nak masuk dalam jamban pun Nabi suruh tutup kepala. Sunnah Nabi, negara kita ni tuan-tuan tengok. Padahal berbilang kaum, tetapi aman. Tak ada berperang dalam negara kita, tuan-tuan. Makan cukup. Mau tak cukup? Lepas kuliah makan telur itik, bro. Cukuplah makan tu, tuan-tuan. Kenapa? Sunnah Nabi masih tertegak di negara kita, tuan-tuan. Jangan tinggal sunnah Nabi. Pergi mana-mana pakai kopiah. Pergi mana-mana pakai kopiah. Walaupun kita tak baik, bila kita pakai sunnah Nabi, orang akan doakan kita yang baik-baik, tuan-tuan. Pernah nampak orang pakai serban, pakai jubah, ambil nombor ekor? Pernah nampak? Tak ada, tuan-tuan. Kalau dia buat juga, dia ambil, itu gila lah, tuan-tuan. Ini kelebihan pakai pakaian-pakaian Nabi. Baiklah, tentang merdeka. Ya, ayat Quran yang berbunyi, tiap-tiap kali mereka keluar daripada neraka, maka mereka dikembali ke dalamnya. Dia dah keluar dari neraka, dia humbar dalam neraka balik. Itu penduduk neraka ni, ada berbadan manusia berkepala babi, ada berbadan manusia berkepala kera, ada berbadan manusia berkepala anjing, ada berbadan manusia berkepala keledai. Kenapa? Tengok salah dia semasa dekat dunia. Semasa dia mati, dia belum sempat bertaubat kepada Allah. Ini masa Nabi Isra Mi'raj. Sebab itu penduduk syurga, dia boleh masuk dalam neraka. Penduduk neraka tak boleh masuk dalam syurga. Penduduk syurga, dia boleh masuk dalam neraka, dia boleh melihat penduduk neraka kena azab. Tuan-tuan. Nanti di padang mahsyar, kita berdiri, tak silap aku dalam sepotong hadis, 50,000 tahun. Berdiri, 50,000 tahun. Tengok atas. Semua telanjang. AJK Section 20, telanjang bro. Telanjang. Kita tak tengok kemaluan. Tak tengok kemaluan. Semua melihat di atas, semua mendongak di atas. Kenapa? Meminta rahmat Allah. Inilah padang mahsyar, tuan-tuan. Semua diam. Tengah tunggu nak dipanggil oleh Allah. Satu-satu nak dipanggil. Sebab itu kanak-kanak yang mereka mati, mereka wafat sebelum cukup umur, terus tak ada kena hisap, tak ada kena tanya, tuan-tuan. Kita ni kena tanya. Bila umur 15 tahun aja, kita dah ada buku dah. Sekarang kita ada buku. Hari itu 1 Muharram, tukar buku baru, tuan-tuan. Budak ni tak ada buku bro, tak ada buku. Dia nak buat apa sekalipun, dia tak ada buku. Macam kita ada buku. Belajar Seksyen 20, lepas maghrib tidur. Dia keluar sekejap 8.40, dia keluar rokok. Malaikat tulis rokok. Malaikat sikit pun tak tinggal bro. Tetapi sesiapa yang perbanyak minta ampun kepada Allah, astaghfirullahalazim innahu kana ghaffara, astaghfirullahalazim innahu kana ghaffara. Dia banyak salah lah dengan Allah, buku catatan yang tak baik dipadam oleh Allah. Ini kelebihan istighfar, tuan-tuan. Kelebihan minta ampun. Seperti isteri ni, perempuan yang sudah bernikah, selalu minta maaf dengan suami. Dia selalu minta maaf dengan suami, gugur salah dia. Selalu cium suami, peluk suami, gugur dosa dia. Tapi akhir zaman orang perempuan jarang peluk suami.
Suami peluk bini pun tak payah nak dapat. Peluk kena marah, peluk kena marah. Yang main maklum, bila suami pegang tu, suami pegang dia redha, gugur dosa. Itu belum berjimak aja masuk dalam syurga Allah. Sebab itu Nabi suka umatnya bernikah. Nabi suka umatnya ramai. Tuan-tuan, Nabi suka. Sebab di antara nanti di padang mahsyar, umat yang paling banyak adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan dalam hadis ada 120 pembarisan. 80 pembarisan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 40 pembarisan umat nabi-nabi yang terdahulu. Itu yang kisah Nabi Nuh tu tuan-tuan. Nabi Nuh ajak umat dia supaya mereka merdeka daripada syirik, daripada kekufuran. Nabi Nuh ajak kembali kepada Allah. Nabi Nuh ajak umat dia cakap apa? Nuh kau gila. Umat Nabi Nuh yang sesat ni tak mau ikut cakap Nabi Nuh, dia ambil benda dia tutup telinga, tak mau dengar apa Nabi Nuh bagi tahu tentang agama, tutup. Itu umat zaman dulu. Umat sekarang, umat Nabi sekarang, dia tak tutup telinga tapi dia tak mau datang. Ada ceramah agama, ada kuliah agama, AJK dah siapkan kuliah tauhid, kuliah fikih, kuliah tasawuf, kitab sirah, belajar tajwid, tapi dia tak mau datang. Duduk rumah tengok TV. Dia datang bila? Bila dia susah datang Mak dia meninggal, bapak dia meninggal, atuk dia meninggal, anak dia meninggal, datang surah jumpa AJK. Mam, tolong mam, mak meninggal. Ingat tuan-tuan, kita ni hidup, bila kita lahir, orang azan kita, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iqamah negeri. Dimasukkan kalimat tauhid. Tuan-tuan, kalimat tauhid ni bukan kalimat biasa. Tuan-tuan buka dalam hadis. Nanti bila Nabi Isa dah wafat, Dajjal dah mati, Imam Mahdi dah wafat, ulama dah wafat, manusia dekat dunia ni, bukan dalam hadis, manusia dekat dunia ni, mereka dah tak kenal Tuhan. Mereka dah tak datang masjid. Mereka sibuk berhibur, minum arak, berzina, meliwat, macam-macam lah, merompak. Masa tu ulama dah tak ada lah. Mereka, masjid tak ada orang azan. Sampai satu kelompok, tak silap aku berapa orang sangat, mereka sebut apa? La ilaha illallah. Sampai ditanya oleh orang lain, itu kalimat apa? Kalimat apa yang kau baca tu? Jawab orang yang sebut dia kata apa? Aku pun tak tahu. Dulu aku pernah dengar yang baca kalimat ni atuk nenek aku. Akan sampai satu masa, tapi masa tu Imam Mahdi dah wafat, Nabi Isa dah wafat, tuan-tuan. Bukan zaman tu, zaman sekarang ni pun orang banyak, ramai, ada setengah mereka nak mengucap kalimah syahadah pun tak tahu, sembahyang pun tak tahu apa itu qasad, apa itu ta'rad, apa itu ta'yin, mukarranah, urfiyah, kamaliyah, tawzi'iyah, tuan-tuan. Main sembahyang, Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Kenapa angkat ni? Kenapa tak angkat ni? Asyhadu an la ilaha illallah. Apa tak guna jari tunjuk? Padahal kita tunjuk orang. Syekh, mana rumah imam? Ada pernah pakai yang ni? Sana tak ada. Ini. Kenapa sembahyang? Yang ini. Jawab tuan-tuan yang sembahyang. Kalau tak tahu, iman taklid. Tahu iman taklid? Iman taklid ni sembahyangnya sah, tapi Allah tak terima sembahyang dia. Tuan-tuan, ini iman taklid. Itu Nabi suruh kita belajar sampai mati. Ni bukan belajar nak mati pun nak belajar. Tuan-tuan, itu belajar tak lakat. Bila habis? Hambat habis. Belajar nak mati. Ya? Bukan orang sini, orang tempat lain. Orang sini semua bagus. Dia belajar sampai mati. Tuan-tuan, ya? Kita ingat buat kerja Nabi ni senang. Macam mana Nabi dapat, kita pasti dapat.
Nabi kena marah, orang baling Nabi dengan batu berdarah Nabi. Tuan pergi dari Taif. Orang baling taik dekat Nabi. Orang baling taik dekat Nabi. Nabi sampaikan Islam, orang baling taik. Ustaz sekarang sampaikan Islam, orang baling tolong itik. Orang baling sok gebok, sok ekor. Ikan siakap. Tuan-tuan, ya. Tu sekarang orang suka ceramah. Suka ceramah. Makan sedap-sedap. Lepas tu ustaz sekarang cepat mati. Faham? Makan sedap-sedap. AJK bagi makan sedap-sedap. Tuan-tuan, ya. Sabarlah, baru 35 minit. Tuan-tuan, ya. Kisah Nabi Nuh tadi, tuan-tuan. Ya. Nabi Nuh dia bagi tahu dengan Allah. Wahai Allah, umat aku tak nak ikut apa yang aku suruh, apa yang kau suruh. Ikut agamamu, dia tak nak ikut. Kau tenggelamkan dia orang masuk dalam bumi. Tu nabi-nabi dulu lain dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. Tu berbeza nabi kita. Nabi kita di antara nabi-nabi dan rasul, nabi kita paling cantik. Tuan-tuan, paling cantik. Ada seorang perempuan yang paling cantik dalam dunia. Siapa? Hawa, isteri Nabi Adam. Paling cantik dalam dunia. Hawa. Itu yang masa dalam syurga. Tuan-tuan buka kitab Nasaihul Ibad. Nabi Adam berjalan dalam syurga. Nabi Adam jumpa Siti Hawa. Wahai perempuan, siapa engkau? Macam kita jumpa perempuan tu berjalan. How are you? Siapa nama awak? Ngorak nak agak. Pada bini dekat rumah. Senang ya tuan-tuan. Mengorak dalam Islam tak salah. Ada mana-mana perempuan yang rajin akan semayang, tuan-tuan keluar, tuan-tuan bagi salam. Tak salah dalam Islam. Assalamualaikum maklum. Maklum jawab. Waalaikumsalam. Nak tanya maklum ni dah berpunya ke belum? Kalau belum berpunya, saya nak sunting maklum. Dia pun jawab, jangan macam-macam, aku bini imam bro. Hati-hati. Sebab itu kalau dalam Islam mengorat tak salah. Tapi tujuannya kena tahu untuk jadi bini. Sebab itu melihat perempuan ni asal hukum dia harus. Tapi bila melihat dia jatuh suka, maka jatuh haram. Bila mendatangkan syahwat. Maka Allah pun terima permintaan Nabi Nuh. Allah terima. Kata Allah, kalau macam tu lah Nuh, kau buatlah kapal. Buat kapal. Kata Nabi Nuh, nak buat kapal macam mana? Kayu tak ada. Nampak? Perjuangan Islam ni bukan senang. Bukan senang. Macam tuan-tuan nak ajak orang datang surau, nak ajak orang datang masjid, semayang berjemaah, kuliah agama, bukan senang. Panggil penceramah. Dah panggil penceramah, buat poster. Dah buat poster, buat makan-makan, collect duit, buat makan-makan. Nak ajak orang kenal Tuhan. Tuan-tuan. Tapi yang datang banyak ni juga. Dia yang mengaji, tuan-tuan. Orang ni orang tu lah. Tuan-tuan. Yang belajar orang itu lah. Bila kurang itu, dah mati lah. Tuan-tuan. Memang itu lah. Mana-mana macam tu. Mana-mana masjid Nusra memang macam tu. Aku dah ceramah 13 tahun. Bukannya baru malam ni aku ceramah. Tuan-tuan. Setiap malam tinggal bini, tinggal anak. Duk sampaikan buat kerja Nabi. Tuan-tuan. Bukan senang. Tuan-tuan. Ambil bini aku tu bang. Ceramah je. Macam mana dah abang macam ni buat kerja Nabi? Kalau tak bagi abang ceramah, engkau ceramah. Ya. Kata Allah, engkau tanam pokok. Tanam pokok, Nabi Nuh tanam pokok. Itu yang ada, tuan-tuan buka dalam satu kisah. Nabi Nuh ni ada seorang sahabat, manusia badannya sebesar kingkong. Aku lupa nama dia. Dia yang menolong mengangkat segala kayu-kayu. Dan dia yang menolong Nabi Nuh membuatkan kapal. Maka Nabi Nuh buat kapal dekat kampung. Cuba tuan-tuan buat kapal dekat seksi 20 tepi rumah. Orang cakap apa? Gila lah. Gila orang ni, gila. Dia buat dekat kampung tuan-tuan kapal. Dah siap kapal lah. Umat Nabi Nuh yang engkar perintah Allah ni, dia masuk dalam kapal Nabi Nuh. Dia berak dalam kapal Nabi Nuh. Dia berak, dia kencing. Penuh taik dalam kapal Nabi Nuh. Nampak? Nabi, inilah kerja-kerja Nabi. Kerja-kerja Rasul. Tuan-tuan. Padahal tak lama nak banjir, tuan-tuan. Sebab itu dunia ni, nanti bila dunia nak kiamat, akan berlaku banjir lagi, tuan-tuan. Akan berlaku banjir.
salah seorang umat Nabi Nuh yang melanggar perintah Allah ni, dia berpenyakit buta. Dia masuk dalam kapal Nabi Nuh, atau mendapat mengatakan dia masuk, dia nak berak, dia terjatuh, mata dia terus celik. Dia kena tarik tu terus celik. Sama yang dia tidur surau, mengaji-ngaji, jatuh dalam bilik air, celik tak payah. Mengaji tidur, khutbah khotib baca khutbah tidur, semua tidur. Itu dia panggil penyakit ain, penyakit mata. Mata ni ainun mata, penyakit ain. Lepas tu mata yang suka tengok benda haram, matanya yang selalu melihat kemaluan. Walaupun kemaluan sendiri sekalipun dia tak haram, tapi dia akan kena penyakit ain. Dia beritahu semua dengan umat-umat Nabi Nuh, siapa nak bayar penyakit, masuk dalam kapal Nabi Nuh, engkau ambil lah najis, ambil tarik, engkau makan, engkau minum, engkau sapu lah. Siapa dia penyakit macam-macam, sakit sopak, penyakit apa, lumpuh, sakit garuk, kenciman ni, ambil tarik najis tu sampai bersih kapal Nabi Nuh. Nampak? Inilah ya, Allah nak membersihkan kapal Nabi Nuh dengan cara yang luar biasa. Samalah tuan-tuan, sahabat aku, dia tok guru pondok Dia ni mengajar malam, ya, jaga orang susah. Datang seorang hamba Allah dekat pondok dia. Datang naik kereta Mercedes yang sport. Atau aku pun tak tahu Mercedes apa. Dia datang, Ustaz, saya datang ni nak tengok Ustaz dan nak hadiahkan satu barang. Barang apa? Kuda putih saya bawa ni nak hadiah kat Ustaz. Mercedes yang harga dekat 300,000. Tuan-tuan nampak? Padahal bukan Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Inilah orang yang dimerdekakan oleh Allah. Dia tak cari dunia, dunia cari dia. Tuan-tuan. Ya. Kita pergi apa? Maivia, King Maivia. Cari duit nak rak. Pergi pagi, balik malam, pergi pagi, balik malam, pergi pagi, balik malam. Hubungan dengan Tuhan tak jaga, tak salah cari rezeki. Lepas tu suami ni, lelaki tu bila sudah bernikah, dia bukan wajib cari rezeki, bukan wajib bekerja, wajib bagi nafkah, wajib bagi kasih sayang. Lepas tu suami, bapa tak bagi kasih sayang dengan anak, berdosa. Bapa, suami tak bagi nafkah dengan isteri dan anaknya, berdosa. Tuan-tuan, nyamai. Ya. Sampai bil api tak terbayar, bil air tak terbayar, gula tak ada nak beli, tepung tak nak beli. Duk datang pusat zakat minta bantuan. Duk datang masjid minta bantuan. Orang yang susah ni tuan-tuan, ulama cakap apa? Pertama, suluh pada solat. Kalau solatnya tak cukup, rezeki tak cukup. Solat tak sempurna, rezeki tak cukup. Dan tanya pusat zakat, bagi pusat zakat. Tanya pusat zakat, ustaz jaga pusat zakat, tanya dia orang. Sebab apabila orang datang di pusat zakat, minta bantuan, ustaz pusat zakat ni akan tanya dia orang. Engkau semayang macam mana? Mula-mula dia akan tanya pasal semayang. Semayang tak cukup, patut rezeki engkau tak cukup. Semayang tak semayang, patut rezeki tak cukup. Tuan-tuan, jaga buat solat. Nabi Nuh dah siap apa semua. Kata Allah, wahai Nuh, naiklah kau dalam kapal, naiklah berpasangan-pasangan, binatang, jantan, betina, lelaki dan perempuan, naik dalam kapal. Naik lah. Sebab mereka nak merdeka daripada banjir. Naik lah. Maka turunlah hujan. Turunlah hujan, Nabi Nuh cari anak dia. Anak aku mana? Mana anak aku? Mana anak aku? Dia nampak, Nabi Nuh nampak anak dia tengah berhibur. Macam budak sekarang budak sekarang, budak muda sekarang. Mana anak umat Islam? Mana anak kita tak duduk dalam masjid, tak menuntut ilmu sembahyang berjemaah? Mana dia? Tengah berhibur Berhibur kat mana? Kat kedai mamak tuan-tuan. Main game. Tambah pula malam merdeka macam ni. Dengan berlumba haramnya, dengan bawa anak dara orangnya, dengan bawa bini orang dia. Malam ni pejabat agama bersusah payah duk cari orang buat dosa maksiat, tuan-tuan. Malam ni tuan-tuan.
Susahnya pejabat agama nak cari orang buat benda-benda yang haram. Tuan-tuan, pada malam ni banyak orang mabuk-mabuk. Malam ni banyak orang mati lumba haram. Tuan-tuan, lumba haram ni mati tengah berlumba haram, dia bukannya mati kafir. Dia mati tengah melakukan dosa besar. Tuan-tuan, orang macam ni masuk syurga tak? Masuk kalau dia tak kafir. Tuan-tuan, tapi macam mana dia nanti di dalam neraka? Dia kena azab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia berlumba, dia dalam neraka dia akan berlumba. Kalau wai suku berlumba, motor api, tayar api, semua api, helmet semua api. Jatuh, langgar kereta api, api. Tu dalam neraka. Neraka ni semua api. Neraka ada kedai, bukanlah hadis. Dia ada kedai, dia ada pasar, dia ada bukit, dia ada laut, dia ada sungai, semua ada, semua api. Itulah neraka, tuan-tuan. Syurga, Allahu Akbar. Sebab tu kita ni tuan-tuan nak merdeka daripada neraka, nak masuk dalam syurga, kena buat jalan-jalan syurga. Isteri perempuan yang sudah bernikah kena buat jalan-jalan syurga. Suami pula lelaki yang sudah bernikah nak masuk dalam syurga, nak merdeka daripada api neraka Allah, kena buat jalan-jalan syurga. Dengan suami dengan isteri, suami dengan isteri tak boleh nak tengking-tengking. Suami dengan isteri cakap kena baik-baik. Suami dengan isteri nak minta apa-apa cakap baik-baik. Jangan suka cop isteri masuk neraka. Kita ada sikit-sikit cop isteri masuk neraka. Sikit-sikit cop isteri perempuan tak baik. Sikit-sikit bagi tahu aku suami. Aku suami. Jangan macam-macam. Ini suami. Kena ingat aku suami. Oh, sikit-sikit dia suami. Kena ingatlah bro. Memang wanita ni memang ada satu pendapat mengatakan wanita memang ramai dalam neraka. Sebab dia ramai tu bukan sebab dia murtad, bukan sebab dia kafir, sebab salah satunya mereka tak boleh jaga lidah dengan suaminya. Dan lelaki pula, suami pula ramai dalam neraka, ada dalam neraka bukan sebab mereka kafir dan murtad, sebab mereka membiarkan ahli keluarganya daripada hukum Allah. Kalau tuan-tuan ada isteri, tuan-tuan wajib mengajar. Kalau rasa nak merdeka. Kalau isteri kita tak tahu buat solat, suami kena tanya. Kalau suami tak boleh mengajar, suami kena cari guru untuk isteri belajar. Kalau suami tak boleh cari guru untuk isteri belajar, isteri dia boleh keluar rumah untuk menuntut ilmu fardu ain. Ni bab menuntut ilmu. Itu ingat tu orang lelaki nak merdeka dalam kubur, nak selamat di padang mahsyar, jadilah suami yang baik. Dekat isteri jangan tengking-tengking. Cakap baik-baik. Yang ni malam merdeka yang. Kalau ayang rasa nak merdeka daripada api neraka Allah, malam ni apa abang nak, ayang kena tunaikan permintaan abang yang. Kalau ayang nak jadi isteri yang merdeka. Cakap baik-baik ya. Abang nak apa bang? Abang nak semua pada malam. Dia kena tunai. Itu isteri tak boleh bantah. Suami nak apa, tak boleh bantah. Suami panggil yang. Dia tengah basuh baju, tengah masak, tinggi air kuali, dia lari. Apa bang? Ni isteri yang baik. Kita ada suami panggil, yang. Ha? Apa? Ngaco je lah. Nampak? Tengking suami ni. Sakit jantung ni. Allah. Sebaik baru belajar roh dan jasad. Kalau tak belajar roh dan jasad macam mana? Itu pentingnya belajar. Ya. Sikit lagi tuan-tuan, belum pukul 9. Jangan tengok aku tak puas hati. Ya. Ingat cerita merdeka ni, kalau betul-betul kupasan dia makan masa. Mim, ma'rifatullah, reda. Ya. Nah, orang yang merdeka ni dia reda. Memanglah kita merdeka daripada komunis. Kita merdeka daripada jajahan orang putih. Tetapi kita tidak merdeka daripada hawa nafsu yang jahat. Kita tidak merdeka daripada syaitan laknatullah. Betul, syaitan selalu membisik dekat telinga kita. Apa kata syaitan? Jangan pergi masjid. Jangan pergi masjid. Jangan pergi masjid. Tak payah pergi masjid. AJK datang dah. Tu tak datang. Tak payah sedekah. Tak payah sedekah. Tabung lalu terpingkang. Kau buat tidur je.
Syaitan jahat. Ada dalam Al-Quran. Ada dalam Al-Quran. Syaitan baca khutbah dalam neraka. Dia baca khutbah dalam neraka. Dia duduk di atas satu mimbar. Apa kata syaitan? Wahai manusia-manusia penduduk neraka, sekarang kamu berada dalam neraka Jahannam. Syaitan ni dia bertanduk. Tu baru ni orang jumpa putih anak di Pulau Pinang kan. Tak lama dia datang Syah Alam. Ya. Tuan-tuan tengok putih anak. Pernah nampak putih anak jantan? Nampak? Langsui betina. Pontianak betina. Hantu ngesot betina. Semua betina. Tak ada jantan. Sebab hantu ni dia suka mengilai. Macam orang perempuan suka mengilai. Kat rumah suka mengilai. Okay? Lepas tu suami suka diilai-ilai oleh bini. Suka dipanggil manja-manja oleh isteri. Tuan-tuan. Ya? Itu yang dia baca khutbah dalam neraka. Apa kata dia? Wahai manusia, kamu duduk dalam neraka Jahannam. Kamu sekarang untuk dibakar, untuk dihukum oleh Allah dalam neraka Jahannam. Kenapa kau ikut aku? Aku tak tarik tangan kau. Aku tak ajak engkau. Aku bisik engkau aja. Kau tahu tak kenapa aku bisik engkau? Supaya engkau buat benda-benda yang haram masa dekat dunia. Supaya aku ada kawan dalam neraka. Tuan-tuan. Itulah syaitan laknatullah. Tempat dia kat mana? Di padang-padang. Tempat dia kat mana? Dalam jamban. Tempat dia mana? Di pekan. Tempat dia mana? Di tengah laut. Tempat dia kat mana? Di tasik-tasik. Lepas itu di antara jin dan syaitan ni, wajah yang paling huduh adalah Ummu Subyan. Buka dalam hadis. Itu yang masa Nabi Sulaiman AS tengah duduk di satu mimbar. Nabi Sulaiman AS nampak satu lembaga. Muka dia sangat huduh. Nabi Sulaiman tanya, kamu siapa? Huduh sangat muka kamu. Kata Ummu Subyan, aku adalah Ummu Subyan. Apa kerja kamu? Kerja aku suka mengganggu kanak-kanak. Kerja aku suka masuk dalam badan perempuan. Dan aku akan ambil janin-janin di dalam perut wanita. Itu yang anak dalam kandungan boleh hilang, Ummu Subyan. Tuan-tuan. Dia suka duduk kat mana? Di tiang-tiang. Bukan siapa duduk kat tiang Ummu Subyan, bukan. Dia duduk di tiang-tiang, dia akan bertenggek macam cicak. Tuan-tuan. Yang nampak ni selalu kanak-kanak. Sebab kanak-kanak ni dia bersih. Tuan-tuan. Ya? Orang kita tak nampak sebab kita kotor. Kita suka dengar benda haram, suka tengok benda haram, suka hidu benda haram, suka cakap benda haram. Itu kita tak boleh nampak. Sebab Allah hijab. Sebab kanak-kanak ni dia bersih. Dia tak ada hijab. Tuan-tuan tengok sendiri, kanak-kanak mana ada mengumpat. Tuan-tuan, kanak-kanak tak mengumpat. Tapi kanak-kanak ni kita kena didik dengan agama. Tu baru ni orang hantar seorang anak umur 12 tahun dekat madrasah kami. Hantar dekat madrasah kami, malam-malam aja spender orang perempuan hilang. Spender bini ustaz hilang. Baju dalam bini ustaz hilang. Yang peliknya spender ustaz tak hilang. Spender bini ustaz hilang. Cari, bawa spot check, ada dalam satu almari. Rupa budak ni ambil umur 12 tahun. Tanya dia, macam mana kau buat benda ni? Kenapa kau suka benda ni? Masa dekat rumah, selalu tengok abang duk tengok YouTube. Suka tengok orang telanjang. Jadi saya suka benda ni, saya ketagih. Bahaya tuan-tuan. Ya, hati-hati lah. Ya, lepas tu anak-anak ni kita kena awasi. Tuan-tuan, bak handphone kita kena awasi anak-anak, tuan-tuan. Ya. Sikit lagi tuan-tuan, bagi peluang orang datang lambat, ya. Tak apa, datang lambat pun tak apa, janji datang. Jangan langsung tak datang, tuan-tuan, ya. Lalu mereka dikembalikan ke dalamnya, ke dalam neraka lah. Dan dikatakan kepada mereka, rasakan olehmu seksa neraka yang kamu dustakan tentangnya. Ya. Itulah neraka. Neraka ni, siapa masuk dalam neraka, dia punya dalam 70 tahun. Ni hadis sahih. Itu neraka. Tapi neraka ni, dia yang kekal dalam neraka ni kafir. Kalau dia kafir, kekal dalam neraka. Sebab itu selalu perbaharui kalimah syahadah. Selalu perbaharui kalimah tauhid.
Ya, itu yang jemaah tabligh selalu buat tu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ni kalimah tauhid. Ya. Balik rumah tiba-tiba bini marah. Abang, ayam saya beli ikan siakap, masak steam limau. Kenapa beli ikan siakap, masak ni, masak pedas ni? La ilaha illallah. Sebut depan bini. Ya. Balik-balik, ada Roblox depan. Lesen mana? La ilaha illallah. Lesen mana bro? La ilaha illallah. Jalan. Ni gila ni. Sama kain sugi kan? Nampak biasa tapi luar biasa. Sugi. Balik rumah bini marah, sugi depan bini. Ya. Pergi mana-mana ada orang blok lesen pun bawa apa semua. Boleh dah. Lesen mana? Sugi. Boleh kata jalan ni. Orang ni tak ada duit ni, kayu pun dia makan. Ada kat rumah ni ada cerita pada zaman Aulia. Tentera Islam nak pergi perang. Tentera Islam semua bersugi. Guru aku kalau belajar guru aku tak bersugi, dia suruh keluar kelas. Kau keluar. Kau pergi cari kain sugi, dah dapat kain sugi, kau masuk balik. Tu guru aku. Sebab kain sugi ni dia mencerdikkan akal. Akal jadi cerdik. Kain sugi ni menghadamkan makanan, menghindar penyakit kanser. Betul akhir zaman banyak orang kena angin ahmad, banyak orang kena penyakit kanser sebab tak beramal dengan sunnah Nabi sama juga makan. Bila makan cicah garam, culik tu. Siapa beramal dengan satu sunnah ni, dia dihindar daripada 70 penyakit. Kita tak ada tak. Sunnah Nabi banyak tak buat. Ya, jilat. Kat KFC lepas makan Allah. Ujung kan bukan? Jilat. Sekali lagi tuan-tuan, orang yang mula bangun kencing. Ya. Dia memang bila dah berumur ni suka kencing. Tuan-tuan ya. Kencing ya, elok kencing tuan-tuan. Baiklah tentang merdeka. Sikit lagi tuan-tuan, aku nak berhenti dah. Aku mutlak ya. Nak merdeka, kita dekat dunia daripada hawa nafsu yang jahat, daripada syaitan laknatullah, nak merdeka daripada manusia-manusia yang mengajak kepada kejahatan, nak merdeka daripada dunia yang tipu daya dunia mata'ul ghurur. Naklah jadi orang soleh, jadi orang baik. Tahu jadi orang baik? Orang marah kita sebut alhamdulillah. Orang tipu kita balik kepada Allah. Semua balik kepada Allah. Lepas tu ulama' bagi tahu nak melihat orang ni ciri-ciri penduduk syurga, dia dekat dunia dia baik orang ni. Mulut dia suka berzikir. Ya. Itu peringkat awal tuan-tuan, peringkat awal. Orang yang dekat dengan Tuhan ni, peringkat awal tu yang dia berzikir, dia menggunakan tasbih. Dia selalu berzikir. Tuan-tuan tak percaya tuan-tuan amal zikir. Bila tuan-tuan amalkan zikir, satu amalan yang tuan-tuan amal, bila tuan-tuan tertinggal satu amalan ataupun amalan ni tak cukup, hidup tuan-tuan dia tak tenang. Inilah roh dan jasad. Jasad ni dia bagi makanan dengan air, dengan makanan yang sedap-sedap. Roh ni makanannya zikrullah. Itulah makanan roh. Itu bila makanan roh kita bagi cukup, itu yang kita tak suka marah orang. Itu yang bila dapat ujian kita sabar. Tuan-tuan, roh kita bagi makan dengan cukup. Tuan-tuan tak cari tuan-tuan buat. Tuan-tuan amal peringkat. Ya, amal istighfar mula-mula amal 100 dulu. Jangan amal banyak-banyak. Kita tak ada amal istighfar 2000. Astagfirullah. Bang, jom makannya. Astagfirullah. Amal dengan minta ampun ni. Allah ngacau ya. Astagfirullah. Lepas tu 2 minggu tak buat dah. Dia nak istiqamah, mula-mula kena buat pada awal pada sikit. Tuan-tuan. Mula 100, dah maintain 100, naik 300, maintain 300, naik 1000, naik. Nanti dia dapat tazakul. Ya, dia seronok tuan-tuan, ya. Kamu belajar. Kalau orang ni suka menuntut ilmu, dia baru ceramah kalau 1 jam, kejap. Dia tak puas. Tuan-tuan tak puas. Ya. Macam kita makan, ya. Tambah. Dia dapat kesedapan, kenikmatan makan telur itik. Tambah.
Macam mana orang dapat tazakul, kesedapan, kerinduan tentang murid ilmu. Tuan-tuan, sikit lagi tuan-tuan, jangan risau. Kalau ikut pada pembayaran dah lebih ni. Aku tak minta, tuan-tuan bagi aku ambil. Tuan-tuan bagi aku tak minta. Tapi mengajar paling seronok dia Melaka. Kalau ada orang Melaka ni, aku puji orang Melaka. Orang Melaka best of the best. Melaka ni tuan-tuan, kalau ceramah jemputan, padahal kita tak tetap pembayaran pun. Tempat ni bagi 1,000, tempat ni bagi 2,000, tempat ni bagi 1,500. Tu aku tunggu orang Melaka tak boleh panggil lagi ni tuan-tuan. Melaka memang best tuan-tuan. Orang Melaka ni bagus, layanan dia bagus. Walaupun cakap dia kasar tuan-tuan, tapi layanan cukup hebat. Aku datang sana, ajak makan selak-selak tuan-tuan. Orang Melaka bagus. Bukan orang lain tak bagus, bagus juga tuan-tuan. Tapi sana Allahu Akbar. Orang Melaka ni banyak orang tarikat. Banyak orang tarikat tuan-tuan. Orang Melaka. Kita duduk sebelah-sebelah kita ni ada banyak dia berzikir-berzikir. Tu orang Melaka tuan-tuan. Sikit lagi tuan-tuan tentang merdeka. Dekat dunia ni kita nak merdeka daripada segala kejahatan, jadi orang saleh. Kalau dalam kubur nak merdeka dalam kubur daripada azab kubur, mintalah mati husnul khatimah. Itu yang sekarang ni di Selangor, Masjid Surau, lepas sembahyang Isyak baca surah Al-Mulk. Bila AJK ada buat, ada bagi risalah, ada bagi ayat Quran baca surah Al-Mulk, tuan-tuan jangan balik, duduk baca lah. Jangan tak baca. Jangan tak ada. Tunggu balik. Dekat rumah tuan-tuan, kita tak sempat nak baca Quran. Dekat rumah tak sempat nak sembahyang sunat. Dekat rumah tak sempat nak berzikir, tuan-tuan. Baru nak sembahyang Allahu Akbar, anak kacau dah. Cucu kacau dah, tuan-tuan. Nak baca Quran, nanti bini kacau. Bang. Dekat sini tak ada gangguan, tuan-tuan. Tak ada gangguan. Nak baca Quran, nak sembahyang sunat, nak berzikir, boleh. Kita boleh buat. Berapa lama kita nak buat Ini kelebihan datang rumah Allah, tuan-tuan. Orang dulu dia punya rumah ada bilik khas untuk sembahyang. Ada bilik tarekat dia, ada bilik solok dia. Orang dulu, tuan-tuan. Macam Ustaz Rizam dia ada bilik solok dia kat rumah. Tu ada masa berapa bulan sekian, ada hari sekian dia tak keluar, 15 hari duduk dalam bilik. Ya, nak berhenti lah. Kalau nak selamat di padang mahsyar, nak senang layanan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di padang mahsyar, tuan-tuan jangan lupa amalan ni. Aku baca sendiri, tuan-tuan ingat sendiri, nanti balik tuan-tuan amal. Ni amalan ni Nabi ajar. Hadis ni daripada Imam At-Tirmizi. Kami di madrasah tak pernah tinggal amalan ni. Tak pernah tinggal. Wirid lepas sembahyang maghrib, lepas sembahyang subuh, tak pernah tinggal amalan ni. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bil qur'ani imama wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Dapat? Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bil qur'ani imama wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Tahan. Maklum dah maklum. Alhamdulillah orang sini semua tak cerdik Alhamdulillah. Ni selalu makan kismis ni, Kismis makan sekali makan 7 biji. Bukan sekali makan segenggam. Makan segenggam dia bukan lagi cerdik, dia lagi goblok. Faham Ulama bagi tahu sekali makan 7 biji, rehat saja, duduk. Nanti kan makan lagi macam tu lah. Kadang-kadang kita salah buat, tuan-tuan, Jangan tak baca amalan ni, Lepas maghrib ataupun lepas maghrib baca paling kurang sekali, paling terbaik 3 kali, lepas subuh sama, paling kurang sekali, paling terbaik 3 kali. Nanti di padang mahsyar, siapa amal wirid ni, raditu billahi rabban wa bil islami dina bil qur'ani imama wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula, dia di dalam pandangan redha Allah dan dia selamat dan dia merdeka di padang mahsyar. Buka dalam Google dia. Sekarang senang buka Google.
Sedap. Inilah akhir zaman. Mazhab al-Gugulu, mazhab al-Wasapu, mazhab al-Facebooku. Ada masalah buka Google. Boleh tak masalah buka. Tapi bimbang, takut nanti yang tulis dalam tu bukan orang Islam. Itu ulama sudah bagi tahu ada masalah, jumpa ulama. Sebab itu tuan-tuan buka, ni dah kena berhenti dah. Lepas tu kalau buat suami isteri ni nak cerita aib suami tak boleh. Isteri ni boleh tak dia nak cerita aib dia kepada orang lain? Boleh dia cerita aib suami kepada orang lain, iaitu kepada ulama, kepada mufti dan kepada qadi untuk merujuk hal tentang perangai suami. Boleh. Suami tak bagi nafkah, suami kedekut sangat, suami tak sembahyang, suami zalim dengan anak isteri, dia boleh cerita dengan ulama, qadi dan mufti untuk rujukan. Kalau nak cerita dengan jiran sebelah tak boleh. Nak cerita dengan kawan-kawan tak boleh. Bila aku rasa cukup sampai kat sini, tuan-tuan, jadi sebelum aku tutup. Sesiapa yang dah habiskan sedikit jam, tuan-tuan boleh ambil kat luar. Ini nak merdeka daripada gangguan syaitan laknatullah, ya. Jin ni jangan main, tuan-tuan. Aku walaupun dah ceramah, baru ni aku pergi ceramah di Taiping, ya, di Taiping. Tidur sana 2 malam, tata hotel, ya. Anak aku nangis malam. Oh, ditunjuk atas. Oh, anak aku umur 2 tahun. Ya. Oh, aku baca wirid yang Nabi ajar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Aku ambil kat sedikit jam, aku sapulah kat mata anak aku sikit, kat kening, ya. Tidur. Aku bangun daripada tidur, tuan-tuan. Jahat tak jahat jin ni, ya. Badan aku dia cakap orang ni. Macam kena tarik dengan dawai. Tu jin. Lepas tu jin ni, dia boleh menyerupai, dia ada 2 kaedah jin ni. Pertama, kita dengar suara, dia tak ada. Tu bila masuk dalam hutan, dengar. Pengurusi, ya, dia panggil pengurusi. Tapi dia punya lembaga tak nampak, suara je. Satu lagi, kita nampak dia menjelma. Itu yang kadang-kadang orang nampak hantu, mata sini berlubang. Kadang nampak hantu, tangan tak ada sebelah. Kadang nampak hantu, keluar tali urat perut. Ini kisahnya sebab jin ni, dia akan naik ke langit. Bila nak naik ke langit, dia ditembak oleh tentera-tentera Allah. Itu yang peti tu. Tu kena dia, mata berlubang ni. Ya? Sebab jin ni, dia punya kerja, syaitan ni dia punya kerja, dia nak naik ke langit, nak dengar habaran-habaran langit. Tapi dah tak boleh. Itu yang ulama larang, Nabi larang. Apabila berlakunya hujan lebat dan petir, kita keluar daripada rumah. Sebab pada masa itu jin-jin ni akan keluar, tuan-tuan. Itu yang bila nampak jin hantu, dia menjelma. Tapi dia tak kacau kita, jangan risau. Dia akan menjelma, dia cuma sakat-sakat ya, dia takkan kacau, tuan-tuan, jangan risau. Sebab apa? Kerja dia memang untuk merosakkan akidah sahaja. Dia bukan macam manusia. Manusia ni ada setengah dia jahat, ada setengah dia baik. Ada setengah manusia dia merogol, ada setengah manusia dia pukul orang, ada setengah manusia dia bunuh orang. Itu tuan-tuan ada kasih kejam, tuan-tuan beramal. Tak sini. Baru ni ada orang mana? Orang Kajang tak silap. Anak dia hidup, badan anak dia rasa panas. Aku beritahu, mungkin dalam badan anak akak ada something. Hidup lagi, anak dia turun muntah. Ini kelebihan kasih kejam, tuan-tuan, ya. Masa dalam air, spray dalam rumah. Boleh buat haruman-haruman dalam rumah. Sebab kasur kijang ni, dia antara minyak yang boleh buat minyak wangi dan boleh buat ubat. Tu batuk-batuk, culik lidah. Baca selawat ataupun selawat syifa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abadan wa shifaiha tu. Culik kat lidah. Ya. Kalau rasa macam darah gemuruh. Jangan cakap dengan bini jadi takut. Nak minta duit dengan bini takut. Sebab duit bini pegang. Yang nak panggil ayang tu dia gagak. Yang culik dia. Ayang, abang nak duit. Abang nak pergi mancing. Balik. Nanti buat. Ya. Itulah kalau lagi culik, lagi gagap tu aku tak tahu, ya. Ada kat luar boleh ambil, tuan-tuan, ya. Dia kata ubat mata ni. Sebab aku suruh tuan-tuan ambil ni berapa? Benda ni semua sunnah. Dia antara minyak yang Nabi pakai adalah minyak kasuri kijang. Tuan tanyalah ulama.
Kasri kijang ni banyak kelebihan. Seperti kami di madrasah, anak murid kami bekalkan kasri kijang. Colek ke lidah, bagi dia hidup, dia mendatangkan apa yang kita lupa. Dan dia mengingatkan perkara yang kita lupa. Ini kelebihan kasri kijang. Dan dia jadi berani. Tuan-tuan, ya. Ada kalau tuan-tuan boleh ambil, jangan tak ambil. Aku tahu tuan-tuan tak berduit, tuan-tuan ambil ya. Ambil. Tapi dengar dulu, jangan terus ambil, terus belah. Tunggu dulu, ya. Buat mata rukiah air zam-zam. Nampak macam biasa tapi luar biasa. Tuan-tuan tengok sendiri, aku umur bukan muda lagi, aku dah tua. Ya. Gaya yang macam muda tapi dah tua, tuan-tuan, ya. Mata aku cerah lagi. Aku nampak siapa duduk ujung-ujung tak puas hati dengan aku nampak. Mata aku cerah, aku titik dengan air zam-zam. Nabi cakap dah, air zam-zam adalah ubat segala penyakit. Air zam-zam ni, mukjizatnya air zam-zam ni, dia adalah air syurga Allah. Kami dah baca surah Al-Fatihah. Pada surah Al-Fatihah ni, dia di antara ibu Al-Quran. Dalam semua ayat Quran ada dalam surah Al-Fatihah. Betul tuan-tuan semayang, ada semayang Isyak, masa baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, minta dengan Allah. Siapa hidup susah, minta dengan Allah, hidupnya senang. Siapa dia susah nak baca Quran, siapa dia benak sangat, belajar susah, minta dengan Allah masa baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siapa ada penyakit, minta dengan Allah masa baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah angkat penyakit. Ini kelebihan surah Al-Fatihah. Apa makna dia? Kepada engkau aku sembah, wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada engkau aku minta pertolongan. Itulah surah Al-Fatihah. Betul, ulama bagi tahu masa sembahyang jangan gopoh-gapoh. Baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in secara jihar, minta dalam hati, jangan minta baca di luar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah, ya Tuhanku, aku ni berpenyakit, sembuhkanlah aku. Batal sembahyang, faham? Baca minta dalam hati, faham? Ya. Titik mata, cerah mata, ya. Tapi masa titik mata sakit, dia rawat mata ni, pedih, ya. Tak ada jual kedai ubat, kita boleh ambil kat luar. Kalau pergi pasar Shah Alam, seksen 20 pagi pasar pagi tu, jalan dengan bini, tak nampak bini, so nampak bini orang, titik kat mata kita, tak nampak bini orang, nampak bini senari, ada kat luar, boleh ambil. Tuan-tuan boleh ambil seorang satu, ambil, dah ambil bayar, ambil belah aku kerja orang, duk cari ni duit sekolah ni tuan-tuan, ya. Usaha Nizam cari dana sana, aku cari dana sini. Sebab apa? Sekolah kami tak ada pembayaran. Macam aku ceramah, tak ada pembayaran. Makan budak-budak tu, dia makan nasi. Tuan-tuan ingat budak-budak kami makan batu ke? Tuan-tuan ingat budak kami makan batu? Tuan-tuan ingat budak-budak kami nak makan kambing, nak makan lembu? Tuan-tuan ingat budak-budak kami ni makan kera? Dia makan macam mana tuan-tuan makan macam tu dia makan. Aku cari dana untuk dorang, tu tabur tu untuk dorang, tuan-tuan. Untuk ibu tunggal, untuk anak yatim, untuk orang susah, untuk orang gila, kami duk jaga orang gila, untuk orang gila kami jaga tu, duk bagi makan nasi ah. Tu ada tabung infak dalam tu, ya, infak. Pegang 10, masuk 10. Jangan pegang cari RM1. Pegawai pakai tie, cakap how are you? Hi guy. Tapi sedekah RM2. Kudukut punya orang. Sedekah banyak-banyak kalau nak masuk syurga, tuan-tuan. Sedekah banyak-banyak. Baiklah, aku rasa cukup sampai kat sini. Jadi sebelum tutup aku minta maaf banyak-banyak. Soalnya terkasar bahasa, tuan-tuan ada kecil hati, hukum Allah ada tersasar. Maklum ada terkecil hati, tak ada niat pun nak singgung hati siapa. Ya, mudah-mudahan kita semua dalam keampunan Allah, dalam redha Allah. Kalau kita nak merdeka dekat negeri akhirat, nak merdeka dalam kubur, nak merdeka daripada api neraka Allah, jadilah orang soleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.